Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Sihat? Lebih-lebih lagi kita ni masa ni di bulan Ramadan. Cikgu harap kamu berpuasa. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat mengerjakan ibadat puasa. Okey. Minggu ini kita ni akan meneruskan lagi pelajaran asas pengetahuan agama Islam tahun 4. Seperti biasa, sebelum kita ni memulakan pelajaran, kita ni baca doa sebelum belajar. Cikgu harap semua sekali sudah bersedia untuk menadah tangan untuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita ni pelajari ni mendapat keberkatan daripada Allah. Okey, tadah tangan semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, sebelum itu masih ingat dah tajuk pelajaran kita minggu lepas? Alhamdulillah ada yang masih ingat iaitu tajuknya berhubung dengan matahari. Yang mana matahari itu adalah bintang yang paling besar. Bahkan memanglah kita ni lihat ia damit pada pandangan kita ni. Sebab kedudukannya yang terlalu jauh. Terlalu jauh. Dan seterusnya kita ni belajar juga ialah berhubung dengan fungsi matahari. Apa kegunaan matahari itu? Salah di antaranya yang mana fungsi matahari ialah menjadi sumber tenaga utama, kemudian ia boleh menerangi, memanaskan bumi, serta ia juga boleh bertukar menjadi tenaga elektrik. Bahkan kedudukan matahari juga menentukan waktu sembahyang. Itu di antara pengenalan matahari dan fungsi matahari. Okey, kita ni untuk harian ni kita ditambah lagi 2 tajuk. Tajuk yang mula-mula sekali yang akan kita ni baca dan serba sedikit cuba terangkan saja ialah tentang kebaikan sinaran matahari. Okey, pastilah antara yang dicipta oleh Allah Ta'ala tu bagi kita ni manusia ada kebaikannya dan ada juga kesannya atau keburukannya. Okey, ini kita ni baca dulu tentang kebaikan. Apakah kebaikan yang kita ni dapati daripada sinaran matahari? Okey, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan sinaran matahari. Pendedahan terhadap sinaran matahari yang berpatutan banyak memberi kebaikan kepada manusia. Pendedahan itu maksudnya kalau kita ni direct matahari itu kepada kita ni. Kalau kita ni terdedah pada matahari itu yang berpatutan, yang selayaknya banyak memberi kebaikan kepada manusia. Okey? Cuba kita diperhatikan. Apa antara kebaikan itu? Yang pertama, menyihatkan kulit terutama di waktu pagi. Okey? Sinaran matahari walaupun kita ni secara direct terdedah dengan matahari, tapi kita ni mesti pandai menggunakan kebaikan itu. Yang pertamanya tadi menyihatkan kulit terutama waktu pagi. Disuruhnya waktu pagi saja. Okey, ia menyatakan waktu pagi. Sebab itulah kadang-kadang kita ni yang bagusnya kalau kita ni kan senaman ke apakah, kita ni jogging ke, kita ni pilih di
di waktu pagi sebab ia boleh menyihatkan kita ni punya kulit. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, sinaran matahari itu juga ada baiknya ialah boleh membunuh bakteria. Bakteria itu apa? Bakteria itu ialah kuman. Jadi, sinaran matahari boleh membunuh kuman, bakteria. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga. Ketiga, menyihatkan tulang manusia. Kalau yang belum tahu, ini kita ni tahu sudah bahawa sinaran matahari itu kalau kita ni yang berpatutan, yang sesuai, kita ni ia boleh menyihatkan tulang kita ni, tulang manusia. Artinya tulang anulah bukan yang manusia saja, binatang juga. Okey? Yang keempat ialah mencerdaskan badan dan minda. Kita ni punya badan pun menjadi rasa sihat kan, cerdas dan seterusnya. Minda tu apa? Fikiran. Fikiran pun menjadi cergas dengan adanya sinaran matahari yang berpatutan. Ingat tu yang berpatutan. Okey, seterusnya yang keberapa ni? Iaitu 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Okey, yang kelima. Membantu proses pengeringan makanan dan pakaian. Okey, siapa pernah cuci pakaiannya sendiri ni? Kalau pernah cuci pakaian, biasanya lepas cuci kita ni apa? Kita ni jamur kan? Jadi dengan sendirinya dari sinaran matahari itu juga boleh membantu kita ni mengeringkan pakaian kita ni. Bukan pakaian saja, makanan ni juga. Contohnya makanan apa? Contohnya kalau yang kamu tahulah apa yang kena jamur biasanya. Contohnya ikan. Ikan yang kena jamur jadi biasanya ikan masin lah. Tani jamur. Jadi kalau ada matahari, ia boleh kering. Jadi ikan masin dia namanya. Okey? Jadi apa lagi? Kadang-kadang kalau kita ni orang, terutama orang bisnes kerupuk, ataupun dia semestinya bisnes lah, kira membuat kerupuk. Kalau buat kerupuk, dipotong-potong-potong, dijamur. Jadi boleh membantu kan tu proses pengeringan. Biasanya macam kata ni adalah saja-saja kalau bukan orang bisnes, jamur sikit makanan. Kadang-kadang nasi itu kalau lebih bukankan dibuang. Boleh digunakan, boleh kita ni proses lagi. Kita ni jamur, buatkan dia jadi kerupuk. Kan itu membantu proses pengeringan makanan dan pakaian. Okey. Seterusnya ialah memudahkan itu maksudnya menyenangkan petani bercucuk tanam. Mengapa boleh mudah? Sebab ia ada hujan. Senang pertanian tu. Tahu petani? Gardener. Boleh mudah bercucuk tanam sebab cuaca panas. Kan kalau tani bercucuk tanaman ni, kalau misalnya bukan bang tani akan mau hujan apa tu, tapi masa ia menanam itu lagi mudah kalau adanya sinaran matahari yang berpatutan. Okey, seterusnya ialah memudahkan nelayan. Apa nelayan? Nelayan fisherman. Menangkap ikan. Memudah sebab kalau dengan sinaran matahari itu nampak kan. Okey, nampak. Jadi mudahlah jadinya. Kan menangkap lauk itu. Okey, seterusnya ialah itu saja. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menciptakan matahari dengan kebaikan yang dapat kita nikmati. Jadi itu kuasa Allah Taala.
Sebab Allah Ta'ala jua yang mencipta matahari, mencipta bulan. Jadi kita ni pandai-pandai apa kata ni untuk menggunakan atau menikmati ciptaan Allah Ta'ala tu. Okey. Ia berkuasa, Allah Ta'ala berkuasa menciptakan matahari dengan kebaikan yang dapat kita nikmati. Kita ni sebagai manusia perlu bersyukur. Allah Ta'ala menjadikan matahari. Dan kalau siang ni biasa kita ni banyaknya yang bertugas. Sebablah memang itulah kalau kita ni biasa sekolah, biasa kebiasaannya lah sekolah pun siang. Kata Allah Ta'ala kalau waktu siang ialah banyak kita ni mencari rezeki. Okey. Seterusnya cikgu sambung lagi satu tajuk. Kesan. Tahu kesan? Yang tadi kebaikan kan? Ini kesannya. Apa kesan atau keburukan yang kalau kita ni anda pandai memberi masa untuk kita ni berada di bawah matahari. Kalau pendedahan. Pendedahan terhadap sinaran matahari. Jadi ini kesannya, apa keburukannya kalau kita ni terlalu terdedah. Okey, baca sama-sama. Kesan sinaran matahari. Walaupun sinaran matahari banyak memberi faedah, memang kebaikannya memang banyak kepada kita, tetapi pendedahan yang berlebihan boleh membawa kesan yang tidak baik. Artinya pendedahan yang berlebihan, terlalu luan batah, dikira pagi kah, petang kah, terutama tengah hari itu. Yang tadi, yang kebaikannya ialah boleh menyihatkan kulitkannya tadi, tapi itu di waktu pagi. Tapi kalau tadi sudah melakukan ataupun berada di bawah matahari, terlalu terdedah yang berlebihan, ia boleh membawa kepada kesan yang tidak baik. Okey, apa di antaranya? Cuba kita ni baca lagi sama-sama. Ini kesan, ingati kesan atau artinya yang perkara yang indah baiklah. Kan biasanya satu-satu perkara tu ada kebaikan, ada keburukannya. Jadi ini kesannya kalau kita ni terlalu berlebihan di bawah sinaran matahari. Okey, faham tu? Jadi kita ni apanya? Kalau kita ni terlalu terdedah. Jadi kesan yang indah baiknya ialah boleh membakar dan merosakkan kulit. Kalau tadinya kebaikannya boleh menyihatkan kulit kan? Tapi ingat, itu di waktu pagi. Kalau kita ni sudah lama-lama tengah hari dia, yang biasanya kita ni terasa padas rasa. Kalau kita ni berjamur tu, tengah hari dalam pukul 1, 2, 3 tu masih tu. Kadang-kadang kalau kita ni batah di bawah tu panas rasanya, angus rasanya kulit tu. Jadi itu tu membakar dan merosakkan kulit. Okey. Kemudian seterusnya merosakkan mata. Merosakkan mata. Kalau kita ni jua terdedah terlalu berlebihan di bawah matahari itu boleh merosakkan mata. Lebih-lebih lagi macam stay tu juga. Melihat lagi matahari itu, tarang matahari itu panas, silaunya kata ni. Jadi kalau sudah terlalu lama boleh merosakkan mata. Okey. Dan seterusnya ialah mengurangkan air dalam badan. Biasa kan kalau kita ni berjamur, kita ni terasa kering leher. Artinya kurang air itu di dalam badan. Sedangkan kita ni digalakkan untuk banyak minum air. Jadi ingatlah kalau pandai-pandailah supaya anda mendatangkan keburukan. Jadi kita ni banyakkan minum air. Sebab kalau kita ni terlalu terdedah kepada sinaran matahari, ia boleh mengurangkan air dalam badan kita ni. Okey, dan seterusnya ialah mempercepatkan proses penuaan. Macam mana boleh tu? Sebab kan tadi kannya kalau kita ni terlalu terdedah arah di bawah matahari, boleh mengurangkan air dalam badan. Kering betul macam badan tu.
Sebab itulah kalau orang itu umurnya sepatutnya misalnya umurnya katalah 40. Tapi kalau ia kerajanya tu terlalu terdedah kepada sinaran matahari, ia boleh membawa kesan proses kulitnya tu kering kan. Jadi macam tua, cepat tua. Cepat tua soalnya. Jadi itu diantaranya mempercepatkan proses penuaan. Okey, jadi ini ada 4 tu. 4 di antaranya untuk kamu ketahui apakah kesan atau keburukan kalau kata ni terlalu terdedah kepada matahari. Okey. Okey, seterusnya macam mana kata ni kan melindungi. Okey. Oleh itu, kita hendaklah melindungi diri kita dengan cara, ni cara kata ni melindungi supaya jangan terlalu terdedah. Terdedah terlalu berlebihan di bawah matahari itu. Macam mana caranya? Ini caranya. Caranya ialah memakai topi. Tu kamu lihat macam mana gambar itu. Ia panas kan, pakai topi. Kemudian tudung. Tudung itu kalau perempuan. Okey. Kadang-kadang laki-laki ambilnya baju, dia ditutupnya kepalanya. Boleh juga. Kemudian lepas tudung apa? Boleh kita dipakai payung. Kalau panas tu kan, pakai payung. Dan seterusnya kacamata. Kacamata supaya tidak silau. Dan sebagainya. Apa misalnya? Pakai cap kah? Pakai apa sajalah, yang penting kamu pandai berlindung. Melindungi diri daripada sinaran matahari itu kalau ia terlalu terdedah. Jadi kamu caranya yang pertama tadinya pakai topi, tudung, payung, kacamata dan sebagainya. Seterusnya ialah berlindung di tempat teduh yang sesuai. Yang sesuai lah, di mana tempat yang sesuai kamu berteduh. Untuknya kata ni supaya anda direct matahari itulah. Okay, berlindung di tempat teduh yang sesuai. Misalnya kalau kamu menunggu ibu bapa kamu kan balik sekolah itu kan. Jangan arah berjamur itu. Terutama kalau kamu balik sekolah dah pukul 12 itu panas je tu. Jadi kalau ada peluang sempat masih berlindung, misalnya bapa parents kamu biasa ambil air, tempat berlindung lah. Pandailah berlindung di mana yang sesuai. Kalau ada garage. Kalau ada tempat di bawah rumah. Okey? Itu terpulang. Dan seterusnya, yang ketiga ni, menggunakan krim pelindung kulit. Macam kamunya kata ni, supaya anda sunburn, anda angus kulit tu. Kata ni gunakan krim. Ada sini siapa makai. Kadang-kadang kalau kan ke pantai, pandai makai krim. Kalau biasa-biasa tidak. Pakai yang sebaiknya lah. Itu adalah macam mana kata ni cara untuk melindungi diri daripada terdedah di bawah sinaran matahari yang berlebihan. Okey, 2 tajuk itu saja kita ni belajar untuk hari ini. Tajuk apa tadi? Iaitu kebaikan sinaran matahari dan juga kesan sinaran matahari. Okey, untuk mingguan ni tadi sudah belajar 2 tajuk itu, kebaikan dan kesan sinaran matahari. Jadi kamu buat booklet kerja sekolah muka surat 18 sama 19 18 dan 19. Okey, kalau boleh kamu fahamkan benar-benar dulu, baru kamu jawab sendiri. Kalau boleh jangan meniru kitab. InsyaAllah kata ni selepas cuti hari raya, kata ni insyaAllah jumpa dengan kamu sekolah seperti biasa, secara kata ni face to face. Okey, cikgu harap itu saja dan mudah-mudahan faham. Dan kalau boleh buat sendiri, jangan disuruh mami, daddy buat. Buat sendiri.
Okey. Selamat berpuasa, menjalani ibadat puasa. Mudah-mudahan nanti berjumpa di bulan Mei. Okey, itu saja. Tapi sebelum itu, seperti biasa, tanda tangan lagi sekali untuk baca doa selepas belajar. Okey. Okey, tadah tangan semua sekali. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bye. Selamat berpuasa.